Salam semua, selamat datang ke channel Cikgu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya lagi Cikgu Hana dalam protokol dan penganjuran majlis rasmi. Pada slot kali ini saya akan jelaskan tentang carta alir penganjuran majlis. Ada 3 fasa, iaitu fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Nak tahu lebih lanjut lagi? Jom saya jelaskan. Fasa sebelum majlis melibatkan perancangan pelaksanaan majlis, penyediaan kertas kerja, mesyuarat jawatan kuasa induk, lantikan jawatan kuasa kerja, mesyuarat jawatan kuasa kerja pertama, pelaksanaan tugas jawatan kuasa kerja, mesyuarat jawatan kuasa kerja kedua atau ketiga, keempat dan seterusnya, dan yang terakhir raptai pergerakan penuh. Bila kita merancang sesuatu majlis ataupun program, selalunya kita akan membuat persediaan 6 bulan sebelum majlis berlangsung. Jadi perkara yang kita perlu sediakan ialah pertamanya penyediaan kertas kerja. Dalam kertas kerja ini kita perlu letakkan tarikh, tema, apa lagi, dan peruntukan, permohonan peruntukan ataupun implikasi kewangan terhadap program tersebut. Dan juga senarai jawatan kuasa, senarai cadangan jawatan kuasa kerja yang kita akan cadangkan sekali dalam kertas kerja tersebut. Jadi setelah kertas kerja ini lulus, maka kita akan buat mesyuarat jawatan kuasa induk. Selalunya yang menganggotai jawatan kuasa induk ini adalah terdiri dari pengurusan tertinggi dan juga pentadbir. Dan dari mesyuarat jawatan kuasa induk ini kita akan buat lantikan jawatan kuasa kerja berdasarkan senarai jawatan kuasa yang telah diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa induk. Kemudian bermulalah mesyuarat jawatan kuasa kerja yang pertama. Dalam mesyuarat jawatan kuasa kerja yang pertama, kita akan edarkan spesifikasi tugas yang perlu dilaksanakan oleh semua jawatan kuasa. Kemudian setelah mesyuarat pertama, maka setiap jawatan kuasa akan melaksanakan tugas masing-masing sehinggalah mesyuarat jawatan kuasa kerja kedua diadakan, maka laporan akan diminta bagi setiap jawatan kuasa untuk mengetahui progres kerja masing-masing. Jadi sekiranya tarikh program atau majlis itu lambat lagi, maka mungkin perlunya kita adakan mesyuarat jawatan kuasa kerja ketiga dan keempat. Dan akhir sekali bila raptai selalunya kita lakukan 2 hari ataupun sehari sebelum acara sebenar. Dan ia amat penting raptai ini bagi menentukan bahawa perjalanan majlis itu lancar, dan juga sekiranya ada kepincangan yang berlaku semasa raptai, ia boleh diperbetulkan dengan segera. Dan ia juga perlu kepada keserasian pengacara majlis apabila raptai itu berlaku. Dan sekiranya ada persembahan dan kita nak lihat sama ada masa yang diperuntukkan itu berpatutan untuk setiap persembahan. Okey, dan ia juga amat perlu untuk ditentukan bahawa perjalanan majlis itu, atur caranya itu sesuai
dengan tetamu kehormat yang hadir. Dan yang fasa yang kedua ialah fasa semasa, iaitu pelaksanaan semasa majlis itu dilaksanakan. Maka setiap jawatankuasa akan melakukan tugas masing-masing berdasarkan atur cara pentadbiran yang telah disediakan oleh pihak urus dia. Jadi atur cara pentadbiran, bagaimana nak menyediakan atur cara pentadbiran juga akan saya kongsikan dalam video-video saya yang akan datang. Dan fasa yang terakhir ialah mesyuarat pasca nilai, fasa yang ketiga. Mesyuarat pasca nilai ini amat penting untuk kita laksanakan kerana untuk faedahnya antaranya ialah dua. Pertamanya untuk kita melihat semula kekuatan dan kelemahan majlis yang kita adakan, dan yang keduanya untuk tujuan rekod supaya jawatankuasa yang akan ambil alih sekiranya majlis itu berlangsung pada tahun berikutnya, maka jawatankuasa yang baharu boleh merujuk kepada laporan mesyuarat pasca nilai agar kesilapan yang sama tidak berulang lagi. Okey, baik. Sampai di sini dulu, hingga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang, di mana saya akan menyentuh tentang peranan jawatankuasa. Kita sambung dalam siaran seterusnya.